Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang. Berita Nukas edisi tengah hari 25 Jun 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama, Sibu Jaya yang dikenali sebagai bandar satelit di Sibu bakal berkembang pesat selepas siapnya projek jalan dari bandar itu ke Jalan Kongit Kim. Projek yang melibatkan kos sebanyak 100 juta ringgit itu dijangka siap menjelang November 2021. Terdahulu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg telah melawat tapak projek tersebut pagi Rabu. Ketua Menteri seterusnya meninjau perkembangan projek Rumah Spektra Permata RSP di Kemuyang Sibu. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Petinggi Abang Zohari memberitahu jarak antara perjalanan dari Sibu ke Kuching bakal disingkatkan dengan pembinaan dan projek naik taraf jalan yang menghubungkan dari Jambatan Lanang dan Durin. Jelasnya projek tersebut akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Road between Lanang Bridge and Durin Bridge will be upgraded under the 12 Malaysia Plan. It also be dual carriageway. That will link to Serike and Bintango from Lanang Bridge, and then that will link to our coastal road. Meaning Kuching to Sibu will be about 3 hours. Beralih ke perkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan satu kes positif baharu COVID-19 pada Rabu dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 570 kes. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, kes membabitkan warga tempatan yang bekerja sebagai pengurus projek di syarikat pembinaan bersamaan dengan kes warga Indonesia yang dilaporkan pada 18 Jun lepas. Kes ke-570 adalah kes warga tempatan yang bekerja sebagai pengurus projek di syarikat pembinaan yang sama dengan kes ke-563 dan kes 565 yang dilaporkan pada 18 Jun 2020. Setakat ini seramai 112 kontak bagi kumpulan pertama telah pun disaring dan 312 kontak bagi generasi kedua telah pun dikenal pasti. Siasatan masih berterusan untuk mengenal pasti kontak-kontak serta punca jangkitan tersebut. Dalam sidang media sama, Datuk Ahmad Douglas Ugah memberitahu semua warga negara Indonesia yang mempunyai permit kerja yang sah dibenarkan masuk ke Sarawak dan wajib menjalani kuarantin selama 14 hari. Sebelum ini kita telah pun melarang warga Indonesia untuk masuk ke Sarawak walaupun sudah ada permit bekerja mereka di Indonesia. Dan selepas kita berbincang dan melihat keadaan dan keperluan di negeri Sarawak, maka kita telah membuat keputusan pada hari ini. Semua warga Indonesia yang mempunyai permit kerja yang sah dibenarkan masuk ke Sarawak. Tapi mereka wajib menjalani kuarantin selama 14 hari. Kos kuarantin di pusat kuarantin yang telah ditetapkan dan ujian COVID-19 pada hari ketibaan dan hari ke-10 akan ditanggung oleh majikan. Jelasnya lagi, semua warga negara Malaysia dari luar negara termasuk yang mempunyai penerbangan transit pada hari yang sama akan dikuarantin 14 hari di destinasi terakhir mereka tiba di Sarawak dengan ujian COVID-19 akan diambil pada hari kedua. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Jabatan Tanah dan Survey telah menetapkan garis panduan bagi sektor pemindahan bahan batuan dan pelubungan yang berkuat kuasa serta-merta. Katanya, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak juga telah membuat penambahbaikan prosedur operasi standard SOP sektor makanan berpermis, peruncitan atau seberneka. Jabatan Tanah dan Survey telah menetapkan garis panduan bagi sektor pemindahan bahan batuan dan pelubungan. SOP ini akan berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Pengangkutan Sarawak telah menetapkan garis panduan SOP untuk operasi teksi dan e-hailing. SOP ini juga berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah membuat penambahbaikan
garis panduan SOP sektor makanan berpremis peruncitan dan serboneka. Semua garis panduan SOP boleh dimuat turun di laman sesawang Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. SOP untuk semua pasar tani di bawah tanggungjawab Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pula berkuat kuasa esok 26 Jun 2020. Laporan seterusnya, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam sidang medianya berkata, usahawan wanita di negeri ini digalakkan membuat pendaftaran lesen dan permit perniagaan. Ini kerana jelasnya berikutan impak COVID-19, kerajaan negeri telah bersetuju menukarkan Geran Usahawan JWKS 2019 yang berbentuk peralatan dan kelengkapan perniagaan kepada bentuk tunai iaitu modal pusingan bernilai RM2,000 bagi seorang usahawan wanita Sarawak. Sehubungan itu, jelasnya penubuhan task force telah dilakukan bagi membantu usahawan sepenuh masa, separuh masa dan usahawan online mendaftar perniagaan mereka. Berikut merupakan senarai ahli task force yang terlibat. Selanjutnya pula mengenai projek naik taraf tapak pelancongan Gua Feri Krokong di daerah Bau bakal merancakkan industri pelancongan tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Serumbu Miro Simuh berkata, menerusi pembangunan baharu itu kelak, ia sekaligus dapat menarik kedatangan pengunjung ke Gua Feri, seterusnya menjana ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, projek menaik taraf tapak pelancongan tersebut merupakan pembangunan di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2020 Dun Serumbu dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Dan sudah pastinya bila semua pembangunan ini dapat kita laksanakan menjelang hujung tahun ini, kawasan ini akan berubah wajah dengan keadaan yang lebih selesa, parking yang lebih selesa dan juga kita dapat menerima pengunjung dengan lebih kita menayangkan lagi suasana baru di Ferry Cave ini. Kita berharap sangat dengan adanya pembangunan baru ini akan merancakkan lagi kedatangan pengunjung untuk ke Ferry Cave ini, ke kawasan Ferry Cave, dan seterusnya merancakkan ekonomi setempat, terutama mereka yang terlibat dalam industri-industri kecil, baik yang menjual makanan, yang menjual kraft-kraft tangan dan sebagainya. Bercakap ketika ditemui semasa program penyerahan projek menaik taraf tapak pelancongan di Gua Feri Krokong Bau, Miro menambah Gua Feri mampu menjadi salah sebagai kawasan riadah yang ternama di negeri ini pada masa depan. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan video mengenai tips mudah penjagaan kesihatan bagi mereka yang sibuk dengan kerja seharian. Salam UKAS.